Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auda bersama saya dalam rancangan Syawal. Kan tanya Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tajuk yang diperbincangkan ataupun tajuk yang ingin saya sampaikan adalah berkenaan etika berziarah. Etika berziarah ini perlu diambil perhatian. Sebab kita ni berhari raya, berziarah kepada orang, rumah orang, perlu ada etika-etikanya. Disiplin-disiplinnya perlu dijaga. Sebelum itu, ziarah merupakan amalan yang sangat baik, merupakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, "Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba." Yang mana mafhumnya, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut-nyebut namanya. Serta peliharalah hubungan silaturahim kaum kerabat, kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhati, mengawas kamu. Dalam Al-Quran sendiri memberitahu, eratkan silaturahim, terutama di kalangan keluarga dan kerabat-kerabat kita ni, saudara mara dan sebagainya. Kemudian dalam hadis Nabi, yang mafhum hadis ininya, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, serta dipanjangkan usianya. Mau umur dipanjangkan? Mau, Ustaz. Mau rezeki dilapangkan? Dimurahkan? Masya Allah. Maka kata Rasulullah, hendaklah dia menyambung pertalian silaturahim. Hebat. Rasulullah bagi tahu sudah kehebatan menyambung silaturahim ini. Jadi termasuklah iaitu berziarah. Namun, lagi sekali, apa etikanya berziarah ini? Jadi saya kumpulkanlah melalui hadis, melalui apa yang diterangkan oleh para ulama. Yang pertama, apabila kita ni berkunjung ke rumah orang, ada dalam hadis kurang lebih mafhumnya, jadi memberi salam itu 3 kali. Namun ada ulama mengatakan dicampurlah dengan mengatuk atubah. Kalau mengatuk atu pun 3 kali. Maksud 3 kali ini 3 set. Contoh, masuk saya ke rumah si Awang. Tak, tak, tak. Assalamualaikum. Ataupun panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tunggu dalam berapa saat. Katuk lagi. Kalau ada bel-bel, bagi salam. Sampai 3 kali sahaja. Dan suaranya tidaklah terlalu nyaring macam berteriak. Assalamualaikum. Tapi tidak juga apa-apa. Kalau kadang sebab kita ni sudah biasa dengan orang itu, tetapi ini termasuk adab yang perlu dijaga. Kemudian dijarakkan masa itu supaya orang di dalam boleh mendengar. Dan seterusnya suara itu dia pelan-pelan. Assalamualaikum. Anda kedengaran. Jadi seolah-olah kalau kita ni mengatuk atau bagi salam itu, orang yang tidur tidak akan terbangun. Mana tahu ia berehat dan sebagainya. Dan orang yang jaga bangun itu indahkan perlahan dia terdengar. Jadi sadang-sadang saja. Itu etikanya yang mungkin kita ni belum tahu ni. Seterusnya Aninah, jangan tah disubuk. Subuk mana kan nya? Subuknya jendela, subuknya arah kunci, macam-macam. Jangan tah disubuk. Kemudian seterusnya, seperti apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat. Apabila Rasulullah datang ke rumah orang, memberi salam, Rasulullah akan berdiri di tepi. Sama ada kiri ataupun kanan. Kiri ataupun kanan. Tapi kalau guru saya menambah, boleh membelakangi. Selepas mengatuk, belakangi dia. Supaya kita ni tidak akan terlihat isi rumah. Mana tahu orang rumah belum bersedia, tidak menutup aurat, anak-anaknya belum menutup aurat, belum lagi bersolek-solek, jadi belum lagi bersedia untuk menerima tetamu. Kemudian yang baiknya tanya, ditanya dulu. Sekarang ini kita canggih, telefon ataupun message, SMS ataupun WhatsApp mana saja. Tanya, ada kita di rumah, kedakukan ke rumah. Tapi kalau anda menjawab, macam mana tu?
Kalau Indah menjawab, boleh kita ni langgar rumahnya. Jadi bukan langgar dirubuhkan, maksudnya ke rumahnya. Apa ke rumahnya, itu dikatuk dengan adab yang tadi itu. Dikatuk adab yang tadi. Kemudian kalau tidak dibukai, balik dah. Hari lain lagi datang. Macam itu. Kemudian seterusnya ialah adab ketika di dalam rumah. Jadi kalau sudah ada dihidangkan makanan, segeralah makan. Jangan lagi dilambatkan. Bahnya silakan. Orang kata ni, tebah, balik-balik. Silakan makan. Okey, jangan dilambatkan. Kemudian tidak meminta-minta hidangan. Sudah tak kena sediakan macam-macam tu segala dengan spaghettinya, dengan pipsinya, macam-macam sekali. Ada nunggunya miloping kayaknya. Alah, macam restoran dibuatnya. Lemseng nyaman Ustaz. Masya Allah. Okay, kemudian yang seterusnya, elakkan perbuatan yang menyusahkan tuan rumah. Macam tadi kita ni meminta macam-macam itu menyusahkan. Meminta air menyusahkan. Ataupun minta panaskan punya makanan ni. Alah, kebasaran. Jangan. Kemudian sunat bagi tetamu mendoakan kebaikan tuan rumah. Didoakan mudah-mudahan dapat rahmat, dipanjangkan umur, diberkati, macam itu. Seterusnya, tidak duduk dan singgah terlalu lama. Berjam-jam di sana, 3-4 jam. Kecuali orang tuan rumah, stay tu kau hari ni arahku sejak kaunya. Mungkin best friend forever. Sahabat selamanya til jannah. Katanya. Lepak hari ni di rumah ni sejak kaunya. 3-4 jam sini saja kau, itu dah masalah. Tapi kalau anda ada bunyi-bunyinya tuan rumah, jangan ketanikan batah-batah. Okey. Kemudian seterusnya memilih waktu yang sesuai. Ni. Okey, waktu sesuai kalau sudah azan zuhur, okey, kita ni pun sembahyang. Kita ni jangka masa itu. Kita ni sembahyang biasanya mungkin dan segala berwirid baca Quran 30 minit. Lepas azan 30 minit itu, baru kita ni ke rumah orang itu. Macam itu. Okey. Seterusnya, dalam menjaga adab ni, perlunya saling mengingatilah. Ini yang mungkin kita ni belum amalkan. Maksudnya saling memperingati tentang agama, tentang iman. Tapi jangan juga kita ni menagur yang bukan-bukan. Mengapa rumahmu ni macam ni? Jangan tadi tegur-tegurkan. Dan mata kita ni perlu jaga. Jangan dilihat sana kemari. Nampak tuan rumah apa yang melihatnya, sekadar cushion lihatnya, lihatnya, semua akan dijangkaunya. Jangan. Semua akan dipegang-pegangnya. Habis sekarang tergugur, terjatuh, rosak. Tuan rumah aksen pulang, tidak apa-apa tu nya. Dalam hati siapa yang tahu? Di dalam hati siapa yang tahu? Boleh faham? Faham Ustaz. Masya Allah. Okey, ada apa-apa soalan? Ada soalan? Saya ada soalan Ustaz. Silakan. Macam ni soalannya Ustaz. Biasanya kan Ustaz, biasalah kalau orang memanggil tu kan masuk ke dalam, dan biasanya diorang kan menghidangkan makanan, minuman, kuih-kuihan, macam-macam tu Ustaz. Bukan lagi satu menu, banyak tu menunya. Kalau 10, kalau dapat 10 tu menu. Masya-Allah. Jadi Ustaz, kadang kan biasalah macam raya ni macam nyaman je berangan ya. Dah tu kanyang teh parut ya. Kanyang teh parut. Itu ada teh rasanya macam boleh kan ya aku bawa makanan durangan ya macam itulah. Tu Ustaz, apa pendapat tu Ustaz? Boleh kita macam kita ni macam menapau makanan bis durang ke? Okey, Masya Allah, soalan yang sangat baik sebab hari raya ni macam-macam makanannya. Ada makanan Melayu, makanan Barat, makanan macam-macam lah. Okey. Kemudian lurus kadang-kadang kita ni sudah kanyang macam-macam rumah sudah kita niaga. Kemudian ada jua yang makanan spesial favorite kita ni. Bisa ini karang malam dimakannya sambil melihat bola. Contoh. Bisa ini. Jadi kan menapau ya. Macam mana tu? Jadi kalau tidak ada keizinan dari tuan rumah, lagipun jangan bertanya. Jangan untuk menjaga hati. Aku kan menapau, jangan Kecuali orang tuan rumah kan menapau kamu ambil tehnya, tapau tiak. Silakan. Kalau tidak ada bunyi-bunyinya, kita ni pun jangan bunyi-bunyi. Artinya bukan belum rezeki kita ni tu. Macam itu. Okey, boleh faham? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya lagi ada soalan Ustaz. Silakan. Kan selalunya macam anak-anak muda tadi masa ni lah. Saya masih belum muda lagi Ustaz. Sama lah muda. Anak-anak muda, bukan saya anak muda, termasuk kita ni sendiri lah, orang-orang tua ni jawab Pak. Okay. Kan masa ni sudah kita ni ada
mobile, telefon pintar masing-masing kan. Ya kadang-kadang tadi kan berziarah rumah orang ni bukannya berziarah. Datang masuk dalam rumah orang atau main mobile dia, mencek WhatsApp dia, IG dia. Atau macam mana lagi keadaan itu, Ustaz? Allahu Akbar. Ani yang terima kasih soalannya. Ani yang memberi kerungsingan juga kepada diri saya lah. Kemungkinan tersilap waktu muda-muda pun membuat perkara yang sama. Sudah difikirkan masa ni. Jadi saya berpendapat perkara itu melanggar adab ataupun kurang adab. Sebab kita ni datang untuk berziarah. Okey, taruh tu dulu mobile itu, taruh gadget itu, kan puas sudah di rumah, main gadget, puas sudah dalam kereta, apa lagi kan kita ni main di rumah orang. Okey, jadi caranya jangan dimain. Kecuali ada perkara hal penting. Mana tahu kena telefon, kena message, ada tuan rumah di siring kita ni, di tepi kita ni begitu. Minta maaf, aku balas teks dulu, aku menelpon. Kajap je. Okey, bertelefon dulu sekejap. Satu baru simpan mobile. Macam itu juga, bukan saja bapa kita ni indong kita ni sendiri walaupun dadakan dibuat adalah lebih baik simpan gadget itu, simpan. Jangan sampai orang tuan rumah ni ada perasaan tidak puas hati, sakit hati. Aduhnya anak-anaknya ni. Sekarang kita ni juga yang malunya, ndak ada kali mama bapanya mendidik ke dianya. Dengan main mobilenya, ditanyakan lah di sekolah mana kok main mobile, lah di mana kok kerja main mobile. Jangan Okay. Saya ada tip pernah saya dan adik-beradik lah membuat perkaraan ni. Dadakan dibuat, bercerita, habis cerita, pandai juga habis ceritaannya. Kemudian bang, semakkan ni hafalanku, hafalan Quran lagi bermanfaat. Mari aku mendengarnya. Menyemak surah apakah surah Al-Mulk, surah Sajadah, lagi bermanfaat. Okey, ataupun sambil menghafal Quran, lebih bermanfaat. Jadi cari perkara-perkara yang bermanfaat lah. Kalau ada TV mungkin kena tayangkan, ceramah-ceramah lagi baik kamu melihat. Ini rancangan tadi, Ustaz. Masya-Allah. Okey, insya-Allah itu saja kali boleh faham boleh difahami. Jadi kesimpulannya betapa pentingnya iktikaf berziarah ni. Banyak hadis Nabi SAW banyak disentuh oleh ulama-ulama kita ni berkenaan pentingnya menjaga iktikaf ketika berziarah. Jangan sampai orang lain sakit hati. Kita ni kan menyambung silaturahim untuk mengeratkan kasih sayang, mengeratkan cinta kita ni kepada sesama umat, sesama saudara Islam ni. Okey, mudah-mudahan dengan kita ni mengeratkan silaturahim, ingat hadis yang tadi, Allah akan memberi limpahan rezeki dan dipanjangkan umurnya. Okey, itu saja. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.